Assalamualaikum. Agak lama saya tak buat video. Hari ni saya nak tunjukkan pada kalian semua. Ni adalah kutu air. Kutu air ni dinamakan kutu Moina. Kutu Dapnia. Kata saya kutu Dapnia, dia warna coklat. Kalau kutu Moina ni dia warna dia merah. Ini kutu air yang saya dah pindahkan semua. Mana kutu air yang ada dekat sini 100% akan saya bela untuk makanan ikan pelaga yang saya bela lah. Ini semua kutu air yang baik. Berdasarkan beberapa laman web yang saya baca daripada Indonesia, ini sebenarnya adalah sejenis udang yang sangat halus. Dia bukan bakteria perosak. Kalau bakteria perosak tu dia orang namakan sebagai kutu jet. Dalam ni dah tak ada, kutu tu dah tak ada. Yang perosak tu dah tak ada. Jet tu pasal saya dah buang dia. Ini untuk starting pelihara lah. Itu bentuk dia. Mana dapat nampak dengan jelas tu, itulah bentuk kutu yang kita nak untuk kita pelihara. Dekat sini tak ada kutu yang rosak, yang jahat tu. Kutu yang kerja dia membunuh kutu-kutu lain. Dia bunuh kutu lain, kemudian dia makan kutu tu. Dah tak ada dah, saya dah buang. Next nanti saya akan videokan kutu yang jahat tu dan bagaimana saya mengeluarkan kutu yang jahat tu daripada kutu Dapnia ni, supaya kutu Dapnia yang kita bela ni tak dibunuh oleh kutu jahat tersebut lalu dimakan olehnya, yang akibatnya ikan peliharaan kita pula tak dapat makan. Kutu Dapnia tadi ni kita dah boleh pindahkan ke tempat yang akan kita jadikan tempat ternak je. Ini tempat dia air tak banyak dalam ni, sikit je. Nampak tu kan paras air kan. Air tak banyak. Dia tak payah banyak air. Pasal kutu ni sebenarnya dia tak perlukan tempat yang dalam, tapi dia perlukan tempat yang luas untuk dia jadi banyak. Itu je. Dalam ni kita tak nampak kot. Cuba tengok pakai handphone ya ada. Kalau dengan mata nampak, tapi dengan handphone tu dia lah tu. Nampak biji-biji tu, kutu tu. Dia lah tu. Saya akan belakan dekat sini. Saya dah sediakan dua jenis kutu. Saya dah ada dua jenis kutu. Ini kutu Dapnia dan ini yang dikatakan sebagai kutu Moina. Dalam dua akuarium kecil ni. Akuarium ni saya buat guna cermin tingkap dan cermin biasa campuran. Dalamnya ada kutu. Boleh nampak tak kutu dia? Tu dia lah tu, dia nampak bergerak halus-halus tu kan. Boleh nampak dalam air tu dia lah tu. Macam ni.
Itu daun ketapang untuk naturalkan air supaya kutu ni tak terlalu lah dekat dalam air ni. Itu dia tu, nampak kan bergerak halus-halus tu kan. Dia ni yang saya dah berjaya buat lah, saya dah berjaya pelihara. Yang ini dia bukan macam yang tadi, yang ni dia merah ni, kalau tak silap saya mungkin kutu Moina tak, tapi sepertinya pun bukan juga. Kalau kutu Moina rasanya merah lagi, dia ni seakan-akan pink kutu ni. Saya tak pastilah kutu jenis apa ni. Okay. Okay, kita dah mendekati kawasan dia. Kalau tengok sekarang ni macam musim panas tak ada hujan sangat dan tak banyak. Kita sedang menuruni bukit. Seluruh lompak-lompak yang kecil-kecil yang biasa bila musim hujan ada air, sekarang dah kering, tak ada air Okay, jalan ni sangat curam. Saya bawa motor sebelah tangan je ni. Lompak dekat sini pun dah nampak macam kering. Ini lompak ni. Okey, lompak dia dekat dengan pokok sawit. Okey, kita mulakan pencarian Dekat tempat saya ni dia tak berapa banyak. Dekat sini tak berapa nampak dekat tangguk dia. Memang tempat saya kutu ni cukup susah lah nak dapat. Saya pun dapat jumpa beberapa kawasan je. Tentu kalau nampak ada sikit jentik-jentik beberapa ekor dengan kutu Takutlah walaupun dia sikit daripada terus ada kan. Betul, saya terpaksa ambil satu inisiatif lain dengan biarkan dia kat sini. Saya kalau seandainya nanti lopak ni kering, saya tak bermasalah lah untuk mendapatkan kutu. Okey. Itu kutu dia, kalau boleh nampak lah. Tangguk dia memang tak banyak. Itu yang seakan-akan merah tu. Dia tak boleh zoom bila saya zoom dia tak nampak. Letakkan dalam air yang untuk dibawa balik. Kecilkan semula. Okay. Dalam ni pun tak nampak sangat. Pasal kutunya memang tak banyak, sikit sangat kat tempat saya ni. Tapi kalau kalian berada di tempat yang macam saya, terpaksalah guna satu inisiatif lain lah untuk pelihara. Dan pelihara tu lagi baik sebab kalau seandainya lopak air tu ditutup orang ataupun kering terlampau lama, kemarau sehingga tak ada lopak-lopak air, jadi kamu tak akan putus kutu ni. Kamu masih ada dapat bagi ikan makan lah, bukan makan kutu air. Dan dekat lopak air ni
setakat ni lah yang saya dapat. Dia ni, kutu ni, dia tak ada berudu. Kalau ada berudu, mungkin berudu tu akan makan kutu ni. Jadi kamu kena carilah tempat yang tak ada berudu. Dan kalau ada berudu atau anak katak tu kan, dia boleh jadi katak lagi lah, buang lah. Jangan biarkan dia ada dekat dalam tempat tu. Jadi nanti kamu sendiri yang susah kalau tempat kamu tak banyak ada kutu ni. Kita cari kutu Dapnia. Ini kutu Dapnia pasal dia warna dia hitam, dia bukan warna merah. Kalau warna merah tu kutu Moina. Kita dah sampai dekat tempat dia. Ini dalam kebun sawit Ini parit tepi kebun sawit, di mana parit ni air dia bertakung. Kutu ni dia tak boleh di air yang terlalu kotor. Dia juga tak ada di tempat air yang terlalu bersih. Contohnya kata macam tempat tu air mengalir, dia tak ada. Bismillah. Kita tengok dekat sini ada tidak. Sepertinya tak ada. Mungkin baru-baru ni ada hujan dekat sini. Sebab kutu ni tak ada. Kita cuba tengok dekat parit sebelah dia ni. Sepertinya memang ada hujan lah, pasal saya terpijak pada kawasan yang basah. Macam bapak tu basah. Okey, memang tak ada. Kutu Dapnia ni saya cuma jumpa dekat kawasan ni je. Saya tak dapat jumpa dia dekat tempat lain. Jadi saya tak dapat tunjuk lah video untuk kutu Dapnia ni untuk sekarang. Tapi lain kali lah kita akan tunjukkan dia bila nanti saya dapat jumpa kutu ni, bila waktu agak panas sikit. Patut saya tengok parit ni pun macam penuh air dia. Ni kutu Dapnia. Kutu ni dia warna dia hampir transparan. Dia lah tu. Kan? Bergerak-bergerak tu. Saya ingat tadi tak ada. Tapi dapat juga dekat sini rupanya. Kutu ni. Ni dia tak berapa jauh dengan tempat yang parit pertama tadi. Dia lah tu. Nampak tu bergerak-gerak dalam tangguk tu kan. Yang halus-halus tu, bukan yang berjalan nampak besar-besar tu, tidak, tapi yang nampak sekumpul tu. Saya dah ada dekat rumah. Kat depan saya ni ada dua bekas air. Air bersih, air perigi. Okay. Ni ada dua plastik. Dua plastik ni isi dia kutu. Yang warna macam putih ni, macam teh susu ni, dalam dia ada kutu Moina. Kutu dia warna merah, tersebut dia kutu Moina. Yang warna hitam ni macam air apa ni, Nescafe ke apa ni. Dalam ni kutu Dapnia, kutu yang warna dia coklat tu. Ini susah sikit. Tempat saya susah, tak sama macam tempat awak semua. Jadi kalau macam sesiapa yang dia orang dapat tempat yang mudah, dia tangguk, tak susah nak bersihkan kutu tu, cukup banyak dapat kutu, bersyukurlah kepada Allah. Kerana kamu bekerja dengan mudah untuk apa yang kamu pelihara. Tak sama macam saya. Saya susah.
Saya terpaksa pula bersihkan kutu ni. Jadi dua bekas ni nanti saya akan masukkan dekat dalam air bersih ni. Satu ni untuk Tapnia, satu ni untuk Moina. Satu untuk kutu merah, satu untuk kutu yang warna coklat tu. Sekarang saya dah pindahkan air dia. Nampak air yang jernih tadi pun dah jadi kotor sama. Ni warna air dia macam ni kerana dia berasal dari tempat tanah liat tadi tu. Kawasan pencarian dia tu sumber dia tanah liat. Ini dah kutu Moina, kutu yang warna merah. Yang ini kutu Tapnia yang tadi tanah dekat dengan kebun sawit, dalam parit sawit tadi ni. Ni kutu Tapnia, kutu coklat. Okey. Jadi nanti kita tunggu beberapa lama, biasa 1 jam mungkin, sampai air ni jernih. Kita dah boleh, bukan air jernih, air dia takkan jernih, tapi maknanya kotoran-kotoran, abuk-abuk dalam air ni dia akan mendak ke bawah. Bila dia dah mendak ke bawah, jadi baru kita boleh pindahkan kutu, di mana kita buang kotoran-kotoran yang ada dekat atas permukaan air ni, kita buangkan dia, bersihkan dia. Pun kan nampak kotor-kotor tu kan. Jadi kita tak nak kotoran tu, kita cuma ambil kutu je. Untuk proses pembersihan tu sendiri saya terpaksa lalui banyak kali kesusahan. Ni daripada satu bekas nanti akan pindah kepada satu bekas lain, di mana dalam tu nanti cuma ada kutu-kutu sahaja. Pindahkan lagi ke dalam satu bekas yang dah tersedia air jernih. Nanti bekas tu akan disediakan selepas azan maghrib. Kita solat dulu. Selepas solat maghrib nanti baru saya akan bersihkan kotoran-kotoran atas ni, dan kemudian saya pindahkan kutu ke dalam satu bekas yang baru pula. Jadi kerana ada dua bekas, kita perlukan ada dua kutu, kita perlukan dua bekas. Nanti saya akan tunjukkan untuk kutu yang ni, kutu Tapnia. Untuk kutu Moina ni dia sama je macam kutu Tapnia. Kerja dia lebih kurang memang sama je kerja dia, tak ada beza langsung. Cuma kata dia mudah kerana dia merah. Yang ini dia agak susah sikit kerana warna dia hampir sama dengan warna air tu sendiri. Sekarang air dia dah jernih sikit. Dah lama kan dia campur air dulu. Kotor jadi kita akan buang dulu kotoran-kotoran ni. Kotoran-kotoran ni kita tak nak, kita buang. Ni tapis saya buat sendiri merah ni. Semua yang besar-besar semua dia akan masuk dekat dalam tapis ni, dan dia tinggalkan yang kecil-kecil saja. Jadi kutu yang ada dalam ni dia tak akan terperangkap sehingga dia turut, sehingga menyebabkan mungkin kita buang. Kutu tu kita nak kan, kita nak buang sampah aja, kita bukan nak buang kutu. Buang semua sampah dalam ni. Biarkan air dia, tak apa. Air dia tu nanti akan keruh, tapi tak apa, biarlah, nanti dia akan jernih balik semula. Bila air ni dah jernih balik semula, nanti kita dah bersihkan ni, sampah-sampah dah tak ada, kita dah boleh pindahkan kutu sahaja ke dalam bekas lain. Bekas yang tadi kita simpankan kutu yang mulik tu, kutu Tapnia tu kan. Tapi ini bukan kutu Tapnia 100%, dia ada campuran, ada campur dengan kutu Jack. Nampakkan dia pergerakan.
Sekarang ni kita ni lampu. Okay. Sifat kutu ni salah satu dia akan dengan lampu. Jadi kita nak pindahkan kutu jet yang berada di atas permukaan air, yang kita sebut dia sebagai kutu terbang tadi tu. Itu daripada China, kawan saya bahasa China dia bagi tahu kutu ni dia suka terbang, kutu jet. Jadi sekarang kita dongakkan lampu sehingga lampu ni akan kita tikamkan pantulan lampu tu, cahaya dia ke bawah. Pasal kita nak kutu yang kita nak tu, kutu dapnia tu semua berada di bawah. Cari sesuatu untuk lapikkan lampu ni. Okay. Sekarang lampu ni disuluhkan ke bawah. Di yang atas ni kotoran, yang atas ni kita tak nak, kita boleh tangguh buang. Okey, buangkan yang belah atas ni. Atas saja, kita jangan sampaikan ke bawah tangguh, nanti habis pula kutu-kutu yang kita nak tu. Saya kutu dapnia tu kita buang sama pula nanti. Dekat atas ni kita ambil kutu jet yang timbul dan juga bakteri-bakteri, sampah-sampah kotoran. Tapi kita ambil, kita jangan ketuk-ketuk tapis, jangan buat tapis macam gini, tak boleh, nanti kutu terlepas. Jadi pasal kutu jet ni dia kecil, kita tak boleh ketuk-ketuk. Kita ambil sekali saja di atas permukaan air, ambil terus pindahkan. Jadi semua sesuatu yang berada di atas permukaan air yang tak berkaitan kita dah buang, dah bersih. Yang tinggal cuma kutu yang bagus je lah bawah tu, dan kotoran-kotoran yang dekat bawah. Okey. Itu saja yang tinggal. Banyak yang tinggal pasal kita dah bersihkan. Yang nampak kasar tu, yang nampak besar-besar tu, itu dah memang 100% lah dia kutu dapnia. Yang halus-halus tu belum confirm lagi pasal ni bekas plastik, jadi dia cahaya tak berapa cantik. Nanti saya akan carikan, saya pindahkan dalam bekas kaca. Mudah-mudahan dalam bekas kaca kita dapat nampak dengan jelas. Dalam ni pun bukan semata-mata kutu dapnia tu, dia ada kutu jet pun ada juga jentik-jentik pun ada sikit lagi yang saya tak dapat tangkap. Yang jentik tu dia timbul, dan ada juga kutu yang spesies yang saya pun tak biasa kenal lah. Dia kata tak ambil lah, dia nampak besar berat laju tu. Mungkin resolusi kamera saya tak berapa baik, saya cuba tukarkan resolusi dia. Ni semua kutu-kutu yang tak elok kita sebut dia sebagai kutu jet. Dan seorang sahabat saya bangsa Cina, dia sebut kutu ni sebagai kutu terbang, dia kata. Kutu yang boleh terbang. Okay, saya cuba besarkan saya zoomkan dia, tengok dapat nampak tak, supaya kalian semua dapat kenal yang mana satu kutu jet. Tak jelas bila di zoom kan. .9 kali zoom.
dapat jelas. Terkadang dia jelas, kadang tak jelas. Okey. Ini normal. Saya letak handphone ni betul-betul rapat dengan air. Kalian dapat nampak dia. Tak dapat kalau. Bergerak tau. Semua kutu jet lah tu. Dia kutu ni kita dah tak guna dah. Kita buang aja. Ini yang kamera saya dah adjust. Saya pakai lebih tinggi sikit resolusi dia. Okay. Ini setelah saya hidupkan kamera pada lampu suluh pada handphone. Lampu suluh tu berada betul-betul di atas kamera dia. Bukan flash saya ambil malam. Tak apa jelas juga. Mungkin zoom terlalu besar. Saya kecilkan sikit zoom dia. Okay. Ini zoom yang rendah ni.
Artinya pantulan cahaya membuatkan dia kadang-kadang kamera saya tak dapat jelas tangkap. Itu tak boleh. Okey. Tak boleh, memang tak boleh zoom. Saya dah cuba zoom tapi tak dapat. Bila zoom dia jadi tak jelas. Okey. Ini cara yang berjaya saya temui bagaimana untuk mengenali kutu jet dengan mudah. So, yang nampak dalam straw minuman yang saya simpan tu kutu jet tu. Dalam tu dah ada 3 ekor yang berjaya saya tangkap. Okey. Ni air yang jernih. Air betul-betul jernih, tapi saya dah letakkan bubur roti. Saya dah letakkan yeast lah. Jadi punya kutu ni bila kita letakkan yeast, kutu jet yang asalnya tu transparan, tak ada warna tu, dia berubah jadi warna hitam. Okay. Kalau dekat kamera ni susah nampak sikit, tapi kalau menggunakan mata kasar kita memang mudah nampak lah. Yang warna merah tu, suara kamera tu, itu kutu yang kita perlukan lah.
dan kita akan nak simpan untuk bagi makan ikan. Tapi ada nampak kan kat tepi ni, saya kena bermain dengan sama dengan sistem cahaya ke apa kan, tunjukkan. Saya cuba juga nak adjust supaya dapat nampak. Ini kalian ini tak dapat. Okay, kat sini jelas sikit. Itu kutu jet tu. Dia ada ekor dua, nampak kan? Dekat atas ni ada seekor. Saya akan tangkap dia menggunakan penyedot minuman yang saya dah tutup dengan jari saya sendiri di bahagian hujung dia. Okay. Masukkan ke dalam air. Bila dah mendekati kutu tersebut, kita lepaskan bahagian yang tertutup tu.
kutu ni mamalia, susah nak dapat. Sudah masuk dalam tu, jangan lepaskan jari kamu dari penutup, dari kamu yang telah kamu tutup penyedot minuman tu, supaya air tu tetap berada dalam penyedot minuman sehingga kamu dapat membuangnya. Okey. Dia ada dalam ni. Itu saya akan buang. Itulah cara yang saya gunakan untuk membersihkan kutu jet daripada kumpulan kutu Dacia ataupun Moina yang baru saja saya dapatkan tadi.